Bismillahirrahmanirrahim. Mawdu' khutbah pada hari ini ialah memeriksa, menyimak maklumat dan berita sebelum kita berkongsi di sisi Islam. การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการแชร์ตามจุดยืนหรือมุมมองของอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์الحمد لله رب العالمين لك الحمد على نعمة الإيمان والإسلام ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang sangat banyak kepada kita. Alhamdulillah, kalau kita tengok, kita melihat di semasa sekarang memang kita kenal yang kita penuh di dalam masyarakat kita yang berguna internet dan social network, สื่อสังคมออนไลน์ di dalam สื่อสังคมออนไลน์ sekarang alhamdulillah kita boleh gunanya untuk khidmah di dalam perhubungan di antara kita dengan saudara kita, kawan-kawan kita, dan kita boleh gunanya untuk berhubungan kita dengan keluarga kita yang duduk jauh, dan seterusnya kita boleh gunanya untuk berhubungan dengan kawan-kawan di dalam satu kerja kita, pak kerja kita. Tetapi memang social network adalah, kalau kira rumah kita peribahasa kata, golok mata dua, dap song. Siapa yang guna pandai, alhamdulillah. Tetapi siapa yang guna tak pandai, itu adalah sangat bahaya. Lebih-lebih lagi pemuda-pemuda kita, dan begitu juga orang tua kita pun bersama juga. Kalau kita tanya orang yang duduk di masjid, dan begitu juga ahli yang tong sosial, nescaya semasa sekarang jangan benar orang yang tak kenal Line, tak kenal Facebook. Jadi walaupun tua muda pun dia kena ada, lebih-lebih lagi pemuda-pemuda dia kena ada benda ni. Di dalam dunia, satu dunia lagi, orang panggil dunia social network ini, ada benda yang molek, ada benda yang tak molek. Ada benda yang baik, ada benda yang jahat. Ada benda yang benar, ada benda yang palsu.
Satu daripada perkara yang social network ada itikun. Bahkan kalau kita dengar khabar, tak beberapa bulan ataupun tahun lepas, lebih-lebih lagi Facebook pun kawit cai. Mari kata Facebook ni adalah perkara yang wakwi masyarakat di dunia ni pecah belah banyak. Dan seterusnya, satu daripada perkara yang kita lihat masa sekarang ni ialah fitnah yang berlaku di antara orang Islam sendiri, ahli dunia, di antara orang yang kita kenal dan orang yang tak kenal. Ya, satu perkara yang berlaku ialah fitnah dan wakwi pecah belah. Satu daripada sebab yang wakwi macam itu ialah orang kita tak ada tuatsa ataupun tak memeriksakan betul tak maklumat akhbar khausan yang ada dalam benda-benda ni betul tak ataupun palsu ke ataupun betul ke. Kita tak buat periksa ataupun kita tak mari tuatsa dulu. Itu adalah pandangan kita masa lalu. Nampak hormon molek, cek lagi. Nampak hormon bahasa betul dengan hati kita, kita cek lagi. Itu adalah satu pandangan yang berlaku masa lalu. Sesungguhnya, kalau kita lihat kepada al-Islam, didapati bahawa ulama telah kecek dah ni. Dan Quran telah sebut dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beritahu ada jalan ni yang tertentu pada masa. Sesungguhnya orang yang suka cek dengan yang tak ada tuatsa, suka dek prepare benar-benar, kalau kena, kalau betul, alhamdulillah, benar molek, kita boleh pahala insya-Allah. Tetapi siapa yang cek ataupun orang yang bagi komen kepada orang belum pada ia tuatsa dan didapati bahawa palsu ataupun buat fitnah, itu adalah fanga, satu fanga daripada fanga syaitan. Ya, fanga syaitan. Siapa yang kata macam itu? Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Sesungguhnya at-tathabbut, at-ta'anni, tuatsa kon kita nak pergi fakar amal diri kita, dan begitu juga kita nak prepare ni adalah daripada Allah, ajar ya Allah. Wal ajalah, kita gaduh, tak ada nak tuatsa apa dah. Orang kecek mari kita goyak lagi. Orang atas apa mari kita atas lagi. Itu adalah daripada iksa syaitan. Hadis hasan rawahul Baihaqi. Imam Albani kata hadis ini adalah hadis hasan. Dan begitu juga ulama telah dicerita bahawa orang yang fikir dulu belum pada dia nak bagi maklumat kepada orang yang tuatsa komun dulu, peksa maklumat betul ke tak betul, ialah orang yang berakal dan orang yang berakhlak baik. Habis itu Allamah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, daripada kesalahan yang sangat besar sekali bagi umat kita sendiri ialah orang kecek apa kita timu semua, ikut orang kecek kita timu semua. Lepas tu rakyat kata benar ni benar betul, dah ya cek. Dan begitu juga dengar apa mari dia kecek rakyat lalu dah. Dan dia kata benda ni betul, ataupun seorang support lagi kata benda ni salah, dia bina di atas orang cek. Allamah kata faqad hasala hadzal ghalat umurun. Mana kata benda ni dia berlaku sungguh.
Fal wajib 'alal 'aqil, dan wajib di atas orang yang ada fikir ya. At-tathabbut, kena tuksok dulu. Kalau baik tu orang yang tak tuksok ialah orang yang kurang akal. Lama kata dia. Maka sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya benda ni tak jauh. Masa Nabi ada dah, dan Allah Subhanahu wa taala telah ajar dah kita ni. Bukanlah benda baru. Teka tak ada lok sosial dulu pun benda ni ada dah. Kampung ni mai raya atau anak yo tu wi punya khabar ya, anak yo tu tak juruh lagu tu, tak juruh lagu apa. Esok ke penuh dah. Apa tak ada nak tahu. Dan yang mana kecek. Waktu masa dulu. Lah kampung ni ca dah. Kampung lain pula siapa setiap buat tahu baik anak dia. Anak dia tak tahu. Sebab dek kecek. Dok mik berkata dak hari kata benar ke tak benar. Waktu zaman dulu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan satu qiraat fatathabbatu, qiraat lain macam fatathabbatu, makna tu lah. Allah Subhanahu wa taala telah cerita kepada orang yang berilmi. Ingat molek orang yang berilmi. Kalau kita duduk dalam orang yang berilmi, maka ingat ayat ni, in ja'akum fasiqun, orang fasik mari berita mari pandai, fatabayyanu, hendaklah kita tuksok dulu. Jangan hidup rada. Baru kita jadi orang pusat hal. Dalam ayat ni kalau kita tak buat macam tu, ma fa'altum nadimin, kena sesal masa depan. Kalau orang tak tuksok patut duduk cek kamu akan sesal masa depan dah. Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisu ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Nabi kata cukup dah kalau kita nak ayat atau orang ni orang bohong, orang ni orang dusta. Sebab apa dia kata tu? Nabi kata cukup dah kalau kita nak hukum ataupun ayat atau dia ni buat orang bohong. Sebab ia kecek semua dia dengar. Dia tak tahu siapa, dia kecek semua. Dia dengar apa dia royak lagi. Tak boleh. Nabi kata orang baik ni orang bohong. Dengar apa? Fikir lu kata, kena tak, betul tak, logik tak dengan otak itu. Ni ajaran Islam. Hadis Nabi catat. Apabila kita dengar apa, tuksok lu dengar, kena tak benar tu. Itu adalah ajaran Islam. Sidang Jumaat sekalian, sesungguhnya Islam ada minhaj dia, jalan ni dia. Khabar mari kita kena buat lagu mana? Khausan mari pada kita kena guna hak sat ni, at-tathabbut wa at-tabayyun. Tuksok khomun dulu mari kena. Kalau kita tiap tahu dengan hadis ke, hadis mari sah hadis, orang panggil takhrij hadis. Hadis ni mati kena dak ni. Betul dak dengan hak mati hak orang lain hak sahih. Tak betul ayat takhrij hadis dak ni. Tengok lu pia juga royak seorang 2 3 4 5. Ada ni orang ni bohong ni. Tak baik tu orang panggil takhrij hadis. Tapi kalau bukanlah hadis orang panggil tabayyun wa tathabbut. Minta Islam jadah. Hadis ngomong dah, belum pada nak berlaku benda ni. Tak ada pihak ni daripada kaum lain. Orang Islam jibut tak ribut hang be. Duk guna dah kan tuksok. Khomun belum pada nak share, belum pada nak pakai segitu. Kalau kita tengok sesungguhnya kan tuksok khomun ataupun kita nak paksa adalah akhlak bandar Nabi, akhlak kok Nabi. Jadi Nabi tu guna mihak ni dalam kehidupan jadi Nabi tu. Kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari
Satu hari Ma'iz bin Malik mari Pak Nabi, seorang sahabat dah. Mari Pak Nabi tu naik ayat tu, ya Rasulullah, tahhirni. Wak wiku bersih, iaitu wak wiku bersih sini iaitu surah Rajai. Wak wiku dia boleh selesai. Nabi kata, apa dia ni? Klik pergi istighfar tu. Nabi tak terima tu. Tahhirni ya Rasulullah, Rajai tu ni. Gapo ni Nabi lari? Pergi klik lu, kita taubat lu. Nabi kata, waihak irji' fastaghfirullah wa tub ilaih. Paha tu duduk 2-3 hari mari pula dah Ma'iz sebenarnya. Ya Rasulullah, buat wiku bersih kau. Nabi kata betul lagi, klik lu, kita taubat lu. Dak anyu lagi buat apa? 2-3 hari mari pula dah. Nabi amat klik dulu. Lepas pada tu yang keempat mari. Keempat mari pun Nabi paling tanya sahabat. Ya ni gila dah. Abihi junub. Sahabat pun jadi payah dah. Ni kan tuat sahab dia selai ni. Ya tidak gila yang ni akan molek. Pak Nabi kata ya mabuk dah. Khamara ayas asar ibal khamar. Ya ni yang mabuk datang dah. Bukan mabuk datang. Mabuk arak dah. Dak, sahabat yang kata orang tak ada bau apa, mana kata tak mabuk. Maka Nabi kata ambil ya bau raja sebab yang ngaku kira jam hukum sebab apa tu ya zina. Lepas tu sahabat 2 fuk kata, ya mati kata Ma'iz. Sahabat bagi pada 2 fuk. Hak ni kata mati, hak ni kata raja. Sutai gimai itu dengan keikhlasan dia tu pergi jumpa Nabi, maka Nabi kata Allah telah hafal ya khaf kerana bisik. Begitu juga kalau kita tengok belum pada Nabi lain, iaitu kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan burung Hud. Burung Hud tinggal Nabi Sulaiman lama. Nabi Sulaiman kata, burung Hud gimana ni dia nak pakai? Ya tentera Nabi Sulaiman tu ada amanah. Masa lalu ke Nabi Sulaiman ni ada tentera banyak. Daripada orang, daripada jin. Tentera Nabi Sulaiman kata tu boleh sang. Tu hewi khah pada Nabi Sulaiman. Satu daripada tentera Nabi Sulaiman ia fak burung semua. Fak burung. Satu daripada burung ialah burung Hud. Jadi tekah Nabi Sulaiman nak pakai hijau ni burung Hud tak ada. Lepas ada tu ia klik mari burung Hud klik mari. Paling matu duk royak. Royak atau orang di jauh iaitu di Yamin. Duk waktu duk semua matahari dan raja lagu tu lagu ni. Lepas tu Nabi Sulaiman jawab guna. Nabi Sulaiman percaya dah. Dalam Quran rebut cetin. Nabi Sulaiman kata, qala sananzur. Nanti aku nak tengok. Sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Mung duk royak wahai burung Hud. Aku nak tengok kata mung betul ke mung bahang. Tu tuasa. Nah ya kata panggil Pak Nabi ya tuasa. Komo dulu. Belum ada nak percaya. Bukanlah mudah-mudahan ni. Bukanlah nak mudah percaya telinga ngi. Dah. Ya tengok tuasa kamu dulu. Dan begitu juga kalau kita tengok kepada orang salaf. As-salafus salih. Dan begitu juga orang juruh, orang salihin. Orang salaf dan orang salih semua tu pakai minhat ni. Minhat kan tuasa konce kamu. Seperti Umar satu hari Umar bin Khattab ni ada orang perempuan yang zina juga mari pada dia. Dan dia cek dah semua tu. Dia kata mik tahan pergi raja. Tengah jalan nak pergi raja, lagi pegang dia dah. Maka di situ Sayyidina Ali nampak. Sayyidina Ali tu nampak perempuan ni dan tanya Pak tahan, nak pergi mana ni? Khamsang Sayyidina Umar. Dekat tu Sayyidina Umar dia khalifah. Khamsang Sayyidina Umar suruh raja sebab dia ni zina. Maka Sayyidina Ali ambil perempuan itu dan Pak tahan semua pergi klik kepada Sayyidina Umar. Di situ Sayyidina Umar nak boleh abaikan. Sayyidina Umar ngomong, "Ngano awak ni?" Lepas tu Sayyidina Ali kata, "Tuhai akak tak amat 3 fuak hak Tuhai tak kira kaya. Satu orang tidur.
Sehingga ia bangun. Dah. Lepas tu dan seterusnya satu daripada sebab iaitu orang yang gila sehingga ia berakal, orang yang tak ada akal sehingga ia berakal. Lepas tu Sayyidina Ali kata aku kenal yang ni sebab ia jadi fak takunya ada juga buat sifat gila bagi mudah. Sifat gila. Lepas tu Sayyidina Ali fardu kata takut teka-teka ia duk zina tu, ia dak akal tak ada gila. Mun tahu dak? Sayyidina Umar jawab tak tahu. Pas Sayyidina Ali aku tak tahu. Kalau itu tak rajin sebab tak tahu kebenaran. Kata tekah tu ada akal ke tak ada akal. Ni tu sok dak jadi rajin nak kena bunuh dia tak kena bunuh. Ni tu sok kau sahabat. Siapa tahu tu? Hukum besar tapi dia mau tu sok hidi kau. Dan hak akhir hak dalil hak akhlak salaf ialah Umar bin Abdul Aziz. Satu daripada satu hari itu ada orang main sore. Dengar kisah aja. Mari kepada Umar bin Abdul Aziz. Lepas tu main raya tu, yoning tu lagu tu, yoning lagu ni. Umar bin Abdul Aziz kata, aku dengar boleh. Tapi mu kena dengar aku dah. Kalau ia jadi supaya mu kecek saat ni tu, maka mu telah masuk dalam ayat hak mengumpat. Mengumpat orang Islam ni. Mengumpat kepada orang Islam. Kalau ia jadi benda hak mu supaya dengan mu raya. Tapi kalau ia tak jadi supaya dengan hak mu raya, masuk dalam ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi duk tuduh dia dan jadi orang yang fasik. Wa emo mung nak wiku tuak sok lagi. Ko mung nak minta apa? Mung tak sedah nak wadu sekarang ni. Maka ya tu ya Amirul Mukminin aku nak wadu sekarang ni. Ada. Ya cukup dengan hak kalimah ni sebab apa? Dah kalau tuak sok dah ia kena ada lutut juga. Maka ia ayat lepas ada tu aku tak pergi kat dekat Umar bin Abdul Aziz. Ya tu saat itu. Hak faham. Sidang Jumaat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita tuak komun ataupun kita memeriksakan maklumat akhbar hak kita duduk tak kira dalam kapan kita sendiri, tak ada bukan sosial network ataupun sosial network dalam line, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam YouTube. Lebih-lebih lagi masalah ni masa fitnah banyak sekali. Semua bukanlah sekadar hal Tuhan ni tak, bukanlah sekadar hal agama. Hal diri kita kalau kita sip komun kita buat amal dengan tak kena. Orang ceha ubat tu buat ni kita buat ni. Ada hal bukan ni, bukan hak betul. Orang ceha tu ya kita percaya. Nah. Kalau kita tak ada tuasa komun, maka itu adalah jadi fitnah di atas diri kita, di atas masyarakat kita. Satu daripada yang kita lihat, kalau kita tuasa dulu tu, ia tak akan berlaku pecah belah di antara kita umat Islam, tak pecah belah di antara keluarga, tak pecah belah di antara kita dengan kawan-kawan kita. Nak royak contoh banyak kalau itu, tapi saya nak minta royak satu contoh daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Daripada fitnah masa Nabi, lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik kembali daripada perang Bani Mustalaq, maka satu fitnah yang duk cer dalam sangkum Madinah ialah katanya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan orang yang juga ambil barang tengah jalan. Nabi dulu Nabi nanti wahyu sebab tak tahu kata betul ke tak semua. Sebab dia kelik sekali dua orang. Dan Aisyah sesat. Okey sesat dia ada hal. Bagi hadisatul ifk. Di sinilah Aisyah apabila kelik sudah tu demi sampai ke demi. Nabi pun tak kecek. Orang di Madinah 2% 2% tu pakak dok kecek. Tak kira orang mukmin tinggi pun dok kecek. Bukanlah orang munafik lagi. Orang mukmin pun dok kecek Aisyah sebab haul ni penuh lah Madinah. Keluarga sendiri keluarga sehingga Abu Bakar juga ya Aisyah dan Aisyah pun apabila tahu hal ni maka minta izin kelik pergi ke rumah. Wak dia dipecah belah.
Padahal tak ada apa ni. Tak ada dosa komun. Orang mukmin diri pun kecek hati di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun susah hati. Buat Nabi susah hati, tapi nak buat guna. Nanti wahyu pun lama pula dah. Sehingga mari ayat Bara'ah. Ayat mari kata Aisyah betul. Bukanlah kata jenis zina. Padahal mu nak kecek dah. Allah bini Nabi, isteri Nabi dah ada zina. Ni dah orang ni. Sehingga lah ni kita tahu dak. Kok Syiah duk pakai hak ni lagi. Dia kata bini Nabi ni duk zina lagi. Ni. Mik daripada no, pala munafik dulu. Mari siapa kalau ni duk hani hatullah ni. Duk dang lagi siapa kalau ni, duk bunuh siapa kalau ni. Sebab apa tu fatabayanu tak ada. Ini adalah fitnah yang berlaku sungguh di masa Nabi. Apa fitnah lah ni? Teruk lagi. Kayak goyak atau bini tok guru tu zina. Bini tok guru tu zina. Ada tu hak tok guru. Yang ni lagu ni, yang ni lagu ni. Itu adalah fitnah yang berlaku sungguh masa Nabi dan yang berlaku rei-rei siapa masa kita ni. Baik ni fangang kita. Pok jenis kata tak dosa, buat dia di fitnah. Dan begitu juga kalau kita tuak-sak sikit, diri kita diri pun selamat, keluarga selamat dan orang yang kita kasih pun selamat. Kalau kita tengok masa Muhajirin pergi kepada Habasyah, kok sahabat Nabi ni apabila ia kena teramai pada Fort Mekah dah, ia lari pergi ke Habasyah. Lepas pada tu tak lama tu Fort Quraisy royak atau Fort Quraisy masuk Islam habis dah. Fort Quraisy masuk Islam habis dah. Fort Mekah ni makan masuk Islam. Dia mau duk jauh dah tu dah. Dia mau duk Habasyah dengar khabar lari. Dengar khabar atau Fort Quraisy masuk Islam, pakak klik. Pak klik ramah. Mari saya tahu tengah jalan dah, nak sampai Mekah dah. Baru tahu kata bohong je, berita ni berita bohong. Lepas tu, hak kena klik, kena igak, kena teramah pula setengah. Hak lari pergi semula, pergi klik Habasyah semula, pula dah. Sabit tu, kalau ia tuak sok dulu tu, selamat melaka lah, tak ada klik lagi. Apa dah tu? Ini adalah ibrah berian. Kalau itu, kita pun nak tahu apa, nak bunuh apa, nak makan ubat tu, ubat ni, akal kayu tu, akal kayu ni, tuak sok lu, kena dah. Yang hidup makan kau sing. Bawa mau lepas dak. Khabar mudarat tubuh kita dah. Ni lebih kurang tu. Dah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah suruh kita doa hari ini hendaklah bagi orang Islam semua jadilah kita orang yang pergi canjaban. Kalau bomo ya ada canjaban pet ya. Kalau orang jadi kru ya ada canjaban jadi kru. Tetapi orang Islam canjaban satu daripada canjaban orang Islam kena jaga ialah canjaban daripada kita kena tuat sah bagi hak tu nak royak kat orang. Kalau hadis kita ambil guna hadis maudhu' banyak. Walaupun tok guru sendiri pun, walaupun orang nak da'i pendakwah sendiri pun, kadang-kadang duk pakai hadis maudhu' kali-kali lagi. Sebab apa dia nak tahu kata hadis maudhu'? Pakai lama pula tu. 4-5 ni tahun duk pakai hadis tu. Hadis da'i, hadis maudhu' duk pakai hak tu. Sebab apa? Dia khakan tuan sok kata hadis ni sungguh tak sungguh. Maka benar-benar ni ulama telah royak daripada hadis Nabi tadi, daripada Quran tadi, royak benar ni wajib di atas kita semua. Insya-Allah kita terimakan canjaban ni. Belum pada kita nak share kamu, belum pada kita nak kecek gapo, kita kena tuat-sak, kita kena periksa dulu maklumat kita. Hak nak riwi kat dia tu. Dan kita nak fakar tu kita kena tuat-sak juga. Dah. Insya-Allah
Sebab apa tu? Sebab itu adalah perangai marayat akhlak banda anbiya, akhlak pada salafus soleh. Orang nak juruh kena buat baik ni. Ada yang rasa juruh ikut demo lah. Tapi bagi orang yang juruh biasanya buat baik ni semua. Biar tuat kamu. Nabi-nabi pun sekolah. Dan begitu juga ia boleh pokong daripada sifat kita. Ya insya-Allah kalau kita tuat kamu, diri kita tak musnah. Bapa orang dah gunakan kamu hok pelong-pelong buat dia di darat dia sendiri. Bapa orang dah yang prepare kamu yang salah buat dia di fitnah orang lain. Demo jadi susah dengan sebab kita duk pergi guna kamu hak fitnah dan setengahnya. Dan begitu juga bapa orang dah, bapa kampung dah, bapa fuak dah yang pecah belah sebab fitnah dalam Facebook, fitnah dalam line, fitnah dalam situ sini, buat dia di umat pecah belah. Orang ni tak buat ni, tapi dia goyak kata orang ni buat baik ni. Orang ni tak jadi baik ni, tapi dia goyak. Pas kita percayalah. Itu adalah fitnah yang haram di dalam kita, di dalam agama kita. Perkataan orang dulu yang terakhir, fitta'anni at-tasabbut as-salamah. Kalau kita nak selamat molek, kita kena pakai kantut sa. Wa fil ajalah nadamah. Kalau kita gaduh nak share, gaduh nak guna maklumat itu, fihi nadamah. Nadamah kita akan sesat. Kita nak selamat dengan sesat, kita pilih sendiri. Tetapi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Surah Al-Isra ayat yang ke-36. Allah telah firman, wala takifu ma laysa laka bihi. Jangan kita kecek, jangan kita goyak, jangan maukih kita ni jangan duk goyak beritahu barang yang hak kita tak tahu, kita rasa kata kita tahu, kita duk buat dak tok sok apa kita pergi goyak dah, okey, kita duk guna dah tu. Innas sam'a wal basar, sesungguhnya hak bagi hak terdengar, wal basar bagi hak terdengar, wal fuad hati kita tu hak duk sokong ni, kullu ulaika kana anhu mas'ula, dia akan ditanya pada hari kiamat. Kita boleh terima tak kalau Tuhan tanya hal ni? Walaupun kita nak tangcai dia, main tangcai, semua disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudh dhunubi wal khati'at. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وأحسن عاقبتنا في أمور كلها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن سعى لبنائه ولمن عبد فيه من المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.